Hari ini saya nak teruskan 6.3 partial fraction. Kalau kita dah beri, ini semua bentuk fraction ni. Ini semua bentuk fraction. Jadi kita nak tukar bagaimana semua ni daripada satu je single fraction kepada partial fraction. Partial ni maksudnya beberapa bahagian fraction. Okey. Okey, yang pertama. Okey, yang pertama. Okey, ini untuk partial fraction. Cara nak kita buat partial fraction. Dia bergantung kepada soalan. Yang di atas ni tak kisah. Sebarang function lah macam ni. Sebarang function. Kita hanya bergantung pada denominator dia. Kita tengok bentuk dia. Kalau faktor yang di bawah ni, denominator ni, yang berbeza. Okey, maka cara kita nak selesaikan, kita mesti bermula daripada bentuk general form. Okey, maksud dia, kita bergantung pada denominator. Kalau faktor yang pertama ni, kita letak je A over X minus 1. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, faktor yang kedua, kita boleh tulis B over X plus 2. Ini maksud dia, ramalan kita. Daripada single fraction ni, kita boleh tukar kepada partial fraction. Beberapa bahagian fraction. Okay? Jadi kalau kita nak jawab soalan, kita mesti bermula dengan general form. Okay? Bentuk dia punya jawapan dia. Okey. Kemudian, yang kedua yang kita kena ingat. Yang kedua. Okey, kalau kita jumpa bentuk dia, Px ni maksud dia sebarang bentuk polinomial. Yang di atas tak kisah. Dia hanya bergantung kepada yang di bawah. Kalau kita jumpa yang sama, tetapi ada yang bentuk kuasa 2. Kuasa 2. Maka cara kita nak pecahkan dia, kalau kita refer pada first denominator ni, kita akan dapat A over X minus 1. Kemudian tambah dengan, okey, kalau kita nampak faktor kita ni, kuasa 2. Maksud dia, kita akan ulang sebanyak 2 kali. Ini ramalan kita punya jawapan dia. Ni, kita akan ulang 2 kali, bermula daripada kuasa 1. Kemudian kuasa 2. Kalau katakan di sini kuasa 3, maka kamu akan buat tambah D per kurungan kuasa 3. Okay? Jadi kita punya jawapan dia, sebenarnya kita akan dapat nanti macam ni. Untuk ada 3 pecahan. Tugas kita nak cari A, B, C. Cara nak cari A, B, C ni nanti kita akan tengok. Kemudian yang ketiga, kalau kita jumpa soalan, okey, ini kuasa 2. Katakan kita jumpa soalan X tolak 1. Kemudian ada satu faktor. Okey, ni katakan tambah 3 lah contoh. Okey, faktor yang pertama macam biasalah kita akan dapat A over X minus 1. Faktor yang kedua ni, kita kena tengok. Kalau kuasa 2, kita boleh faktor ke tak boleh? Kena tengok. Kalau boleh faktor, kita kena faktorkan. Okay? Kalau macam ni, sepatutnya tak boleh faktor. Sebab yang tengah ni tambah. Kalau tolak, boleh. Okay? Contoh dia. Katakan kita jumpa, katakan saya tukar ni. X kuasa 2, tolak 3. Maka kita boleh pecahkan. Contoh ni. Katakan saya ambil mudah je. X kuasa 2, tolak 1. Ini kita boleh faktor ke ni? So kita boleh faktorkan. Jadi kalau jumpa yang macam ni, katakan saya ubah ni. X kuasa 2 tolak 1. Kalau boleh faktor, kena faktorkan. Daripada bentuk 1 ni, kita pecah kepada 2. Kemudian kita akan pecah ikut aturan yang pertama. Untuk yang ni tak boleh. Kalau tambah tak boleh. Tengah-tengah tambah ni tak boleh jadi macam ni. Okey, jadi kalau tak boleh, maksud dia, ini kita panggil dia sebagai degree 2 ni. Kalau degree 2, maksud dia, cara nak pecah, kita mesti wujudkan 2 constant ke atas dia. Sebab dia bawah ni degree 2. Kalau degree 1, ni 1 constant. Kalau degree 2, 2 constant. Tapi kalau 2 constant ni, cara penulisan dia mesti ambil Bx tambah C. Okay? Dia mesti ada 2 constant ni, tapi kena buat Bx tambah C. Okay? Jadi tengok yang di bawah ni. Kalau boleh faktor, jangan terus buat Bx tambah C per yang bawah ni. Kalau boleh faktor, kena faktor. Okay? Jadi kalau kita nak jawab soalan, kita bergantung kepada 1, 2, 3. Setakat ni ada nak tanya tak?
Maksudnya yang saya buat ni, ini ramalan kita punya jawapan. Kita mesti bermula dengan step yang ni. Okay. Kalau bawah dia ada 3 kali faktor, buat ABC kan? Buat ABC lah. Dia bergantung kepada yang bawah ni. Kalau ada katakan 3 kan. Okay, saya bagi contoh satu lagi. Kalau katakan saya jumpa contoh yang saya tulis PS di atas ni sebarang function lah. Okey, katakan saya ada X, kemudian saya ada X kuasa 2 tolak 4 contoh. Kalau kita jumpa yang macam ni. Okey. Kalau kita jumpa yang macam ni, maksudnya kita akan buat, kalau refer pada yang first factor ni, kita boleh buat A over X. A over X. Kalau jumpa yang ni. Kemudian tambah dengan, okey, untuk yang ni kena hati-hati sikit. Yang ni. Sebab dia boleh faktor. Ni, nampak satu tapi sebenarnya kita boleh faktor. X tolak 2, X tambah 2. Jadi bila kita pecah, kita bukan tengok yang ni sebab dia boleh faktor. Kalau boleh faktor, kena faktor. Jadi bila kita nak pecahkan, kita refer pada yang ni. So kita ada faktor yang kedua, letak B over X minus 2. Kemudian faktor yang ketiga, plus C over X plus 2. Okay. So dia ada syarat ni. Yang ni dengan yang ni, yang nombor 3 ni sebab tak boleh faktor. Kalau tak boleh faktor, kita buat penulisan macam ni. Tapi kalau yang ni, jangan ambil BX tambah C per dengan X kuasa 2 tolak 4. Itu salah. Sebab yang ni masih boleh faktor. Kalau boleh faktor, tak ikut yang ni. Kita ikut bawah ni. So, kita ada 3 lah. A, B, C. A, B, C. Kita tengok soalannya. Express the following in partial fraction. Maksudnya daripada single fraction, kita nak tukar kepada beberapa fraction. Okay. Jadi, kita akan mulakan dengan step yang pertama. Saya salin dulu soalan ni. Okey, step yang pertama, kita mesti mulakan daripada ramalan jawapan kita. Bergantung pada nota yang tadi. Yang ada 4 tadi. Kita refer pada yang di bawah. Kalau kita refer pada first factor, maka kita akan dapat A over X minus 1. Kemudian kalau kita refer pada second factor ni, B over X minus 2. Ini kita refer pada nota nombor 1 tadi. Maksudnya kalau kita ada denominator, 2 faktor yang berbeza, maka step yang pertama kita mesti ramalkan jawapan kita mesti bentuk macam ni. Ini kalau kamu tulis je ni, kamu dah dapat 1 markah. B1. Tulis ni. Okay, kalau yang ni salah, maka kosong ni. Pada atas sampai bawah kosong markah. Jadi step yang pertama penting. Okay. Kemudian tugas kita seterusnya, kita nak cari berapa A ni, berapa B ni. Okay. Cara kita nak cari, step yang kedua, kita hilangkan, jangan ada bentuk fraction. Maksudnya semua sebutan ni kita darab dengan denominator ni, setiap sebutan. Setiap sebutan. Maksudnya yang pertama ni, maksudnya kita akan darab, semua darabkan dengan denominator ni. Denominator. Yang pertama. Yang pertama, kalau kita ambil yang pertama, ni semua ni, darabkan dengan yang ni. Maka hilanglah. So, kita boleh tulis 7X tolak 12. Boleh kan? Di sebelah kiri ni, kalau pecahan ni, darabkan dengan yang ni. Maka cancel. Yang tinggal 7X tolak 12. Untuk yang ni pula, kita, saya tuliskan sini lah. Saya ambil A per X tolak 1. Macam ni kan? Ni, kalau saya darabkan dengan yang ni, kita boleh cancel ni dengan yang ni. Maka yang tinggal tu adalah A X tolak 2. Maka kita boleh tulis A X tolak 2. Tambah. Kita ambil pula yang ni pula. Ini, B. B per X tolak 2. Darabkan dengan yang ni. Maka kita boleh cancel X tolak 2. Yang tinggal BX tolak 1. BX tolak 1. Okey, setakat ni ada soalan tak? Step yang kedua ni mudah je. Kita hilangkan je denominator ni. Step yang kedua. Sebelah kiri. Sebelah kanan ni, kamu ambil ni, sebutan ni. Ni. Darabkan dengan denominator ni. So, tengok mana yang boleh cancel. Cancel. Kemudian ambil yang tinggal ni. AX tolak 2. Yang ni pun sama. Ni. Darabkan dengan yang ni. Maka kita boleh cancel ni.
Yang tinggal adalah Bx tolak 1. Okey tak? Setakat ni ada nak tanya? Boleh ke? Boleh, sir. Boleh. Boleh. So step yang kedua ni kena betul juga. Okey. Step yang kedua. Okey. Kemudian kita sebenarnya nak mencari A tu. A dan B tu berapa? Cara yang paling mudah, kalau kita nak cari A dan B, maksudnya kita perlukan dua nilai X. Okey. Kita perlukan dua nilai X. Dua nilai X. Kalau nak ikutkan, kita boleh pilih mana-mana nilai X. Nak pilih yang pertama X sama 0. Yang kedua X sama dengan 5. Boleh. Sebarang nilai. Yang penting dua nilai X. Nak pilih X sama dengan 2. Satu lagi X sama dengan 7. Boleh. Sebarang nilai X. Okay? Tapi lebih mudah kita pilih nilai X bergantung pada denominator. Ini cara yang paling mudah. Kalau nak ikutkan syarat umum dia, kita pilih mana-mana nilai X. Yang penting dua je. Katakan saya nak ambil X sama dengan 10. Satu lagi X sama dengan 15. Boleh. Tapi yang lebih mudah kita pilih berdasarkan denominator ni. Ni kalau kita refer pada denominator ni, kalau sama dengan 0, nilai X kita sama dengan 1. Itu lagi mudah. Kemudian nilai yang kedua, kita refer pada denominator yang kedua. Ni kalau sama dengan 0, kita boleh ambil X tu sama dengan 2. Ini cara yang paling mudah. Okay? Kemudian kita ambil nilai yang kita pilih ni, ganti kiri dan kanan. Kalau sebelah kiri, kita dapat 7 tolak 12. So, dapat negatif 5. Okay? Ini kalau ganti 1. Ini kalau kita ganti 1, 1 tolak 2, negatif A. Kemudian kalau kita ganti 1 kat sini, ini dah 0. Itu yang mudah tu kalau kita gunakan nilai X bergantung pada denominator. Kalau kita ambil nilai selain daripada ni, maka nanti pengiraan kita akan jadi kompleks lah. Sebab kita terpaksa buat persoalan serentak. Okay? So yang ni terus dapat A sama dengan 5. Kemudian kita teruskan. Ganti dengan 2. Sebelah kiri 14. 14 tolak 12. 2. Sebelah kanan. Yang ni akan jadi 0. Senang. Ni 0. Yang ni kalau ganti dengan 2. So 2 tolak 1. 1. So dapat B. Maka terus B sama dengan 2. Jadi kita punya target kita nak cari A, nak cari B. Dah dapat, jangan berhenti kat situ. Sebab soalan suruh tukar daripada single fraction ni kepada partial fraction. Maka tulislah jawapan akhir dia 7x tolak 12 per x tolak 1, x tolak 2. X tolak 1, x tolak 2. Okey, betul. Kita punya ni. Kemudian kita ganti nilai A dia. A kita 5. So letak sini 5 per x tolak 1. Nilai B 2. Okey. Maka inilah kita punya jawapan. Okey, setakat ni ada nak tanya tak? Boleh faham ke? Faham. Ini cara yang paling mudah lah, cara yang paling mudah. Maksud dia, step yang pertama, tukar, kita ramalkan dulu dia punya jawapan dia. Ramalkan jawapan dia, ikut nota tadi, yang 1 hingga 4 tadi. Kemudian step yang kedua, hilangkan denominator. Supaya kita senang kita nak kira. Cara yang paling mudah, setiap sebutan ni darab dengan denominator. So sebelah kiri paling mudah, hilang aja. Sebelah kanan, ambil ini, darabkan dengan ni. So kita cancel mana yang mudah, cancel. So yang tinggal adalah yang ni. Sama juga untuk B. Kemudian tugas kita nak cari A tu berapa, B tu berapa. Maksudnya kita perlu cari A, B. Maksudnya kena ada dua nilai X. Kalau katakan kita ada A, B, C, kita perlukan 3 nilai X. Okay? Cara umum dia, pilih mana-mana nilai X. Cara yang paling mudah, pilih berdasarkan denominator. Supaya pengiraan kita akan jadi mudah. Okay, contoh C ni. Okey, ingat ni, cara yang pertama kita mesti ramalkan dulu dia punya jawapan dia. X tambah 1 per X tolak 1 kuasa 2. X tambah 1. Ini soalan dia. Okey, yang pertama kita tengok, kita nampak kurungan kuasa 2. Jadi nampaknya kalau kita nampak ada kurungan kuasa 2, maka kita kena ulang kurungannya 2 kali. Maksudnya kali yang pertama ambil kuasa 1 dulu. Kali yang pertama. Kali yang kedua, kita ulang sekali lagi, tapi kita ambil kuasa 2. Jadi untuk yang pertama ni, kalau kita nak pecah, kena ulang 2 kali.
Kalau kuasa 3 tambah C per X tolak 1 per C3. Okey, ni selesai. Kemudian faktor yang kedua, kita ambil satu constant je. Ni nanti kalau kamu tulis ni, dah ada satu markah. Okey. Okey, untuk yang ni ada soalan ke? Ada soalan? Ada yang tak faham? Okey. Jadi ingat, step yang pertama penting ya. Kalau step pertama ni salah, maka kita akan dapat kosong semua ni. Step pertama ni penting. Kalau salah je, habis kosong markah. Kemudian, step yang kedua, kita jangan biarkan dalam bentuk yang macam ni. Fraction. So, semua darab di denominator. Sebelah kiri ni sebenarnya kita hilangkan je di bawah. Sama dengan. Okey. Jadi, untuk yang ni, kena hati-hatilah. Setiap sebutan darabkan dengan X tolak 1 kuasa 2. Kemudian X tambah 1. Okey. So, ingat kita akan darab semua ni dengan ni. Kita akan darab. Okey, jadi kita akan tengok mana yang kita boleh cancel. Kalau kita ambil yang ni, darabkan dengan yang ni, maka kita boleh cancel X tolak 1 dengan X tolak 1 ni. Maksudnya, yang ni masih ada lagi. Kita boleh tulis X tolak 1, X tambah 1. Okey, boleh kan? Ni saya ambil ni, darabkan dengan ni. Disebabkan ni ada kuasa 2, kalau saya cancel pun masih ada X tolak 1. So kita ambil X tolak 1, darab X tambah 1. Selesai. Kemudian, tambah dengan, kita ambil pula sebutan ni, darabkan dengan yang ni. Maka kita boleh cancel. Ni kuasa 2, kuasa 2. Maka yang tinggal BX tambah 1. X tambah 1. Kemudian teruskan lagi, tambah. Yang ni kita darabkan dengan yang ni. So kita boleh cancel X tambah 1. Yang tinggal C X tolak 1 kuasa 2. Untuk yang di sini ada soalan ke? Ada yang tak nampak? Ni boleh faham tak ni? Boleh ke ni? Boleh, sir. Tak faham, saya ulang balik. Okey. Ni darabkan dengan yang ni. Maka kita cancel lah. Ni cancel. Ni akan hilang kuasa 2. Jadi kuasa 1. So dapat. Ini pun sama. Ni saya darabkan dengan ini. Maka ni boleh cancel. Yang tinggal BX tambah 1. Yang ni pun sama. Ni darab ini boleh cancel. X tambah 1. Okay. So step yang kedua pun penting juga. Kemudian disebabkan constant kita ni ada 3. Maka kita perlukan 3 nilai X. 3 nilai X. Kalau ikutkan kita punya peraturan, mana-mana X kita boleh ambil. Kita boleh ambil mana-mana. Nak ambil X sama dengan 0 boleh, 0, 1, 2 ataupun 2, 5, 10 boleh. Sebarang nilai. Tapi lebih mudah ambil bergantung pada denominator. So X sama dengan 1. Itu yang pertama. Kalau kita refer kat sini, sama juga X sama 1. So tak payah ambil lagi. Kalau refer yang ni, X kita boleh ambil negatif 1. Tapi tadi kita tengok, kita perlukan 3 nilai X. Jadi yang ketiga ni pilih lah. Nak ambil 5 boleh, nak ambil 20 boleh, nak ambil 100 boleh. Ni ataupun lebih mudah ambil 0 je. Ambil yang senang kita nak kira. Okey, kita ganti dulu. Kalau ganti 1 sebelah kiri. So 2 tambah 1, 3. Sama dengan. Ini kalau ganti 1, habis. 0 ni. So ni habis, 0. Ni kalau ganti 1, dapat 2B. Ni kalau ganti 1, 0 juga. So terus dapat B sama dengan 3 per 2. B sama dengan 3 per 2. Kalau ganti dengan negatif 1 pula. Negatif 2 tambah 1. Dapat negatif 1. Ini kalau ganti negatif 1 ni. Ni, 0 ni. Semua ni 0. Habis. Ini kalau ganti negatif 1. Habis. Kan? Ini kalau ganti negatif 1. Jangan habis pula ni. Negatif 1 tolak negatif 1. So, negatif 2 kuasa 2. 4. So, dapat 4C. So, dapatlah C ni sama dengan negatif 1 per 4. Okay.
Kemudian yang ketiga, ini nilai selain daripada yang tadi lah. Saya ambil 0. Kalau ambil 0, sebelah kiri 1. Sebelah kanan. Ini kalau ganti dengan 0, so dapat negatif A. Negatif A. Negatif A. Settle. Ini kalau ganti 0, dapat positif B. Kemudian ini kalau ganti 0, saya akan dapat C. Okey. Sekarang ni B dah ada. So gantilah. 1 sama dengan negatif A yang kita nak cari. B dah ada. 3/2. So gantilah 3/2. C negatif 1/4. Okey. Kemudian kamu kiralah, gunalah kalkulator. Dapatkan nilai A sama dengan berapa? 5/4. Sekejap. Betul? 5/4. Negatif 5/4. Negatif 5/4. Negatif 5/4. Betul? Negatif 5/4 ke 1/4? Ya, betul ni. 1/4. 1/4 pula? 4. 1/4 kan? 1. InsyaAllah. 1/4. Okey, settle. Jadi kita dah ada A, kita dah ada B, kita dah ada C. Selesai. Tapi soalan tanya partial fraction. Maka kita patah balik kepada punca soalan ni. Kita kena tulis balik jawapan dia. 2x tambah 1 per x tolak 1 kuasa 2. Kemudian x tambah 1. Okey, kita ambil. Sepatutnya saya akan tulis A ni adalah 1/4. Sepatutnya 1/4. Tapi cara kita tulis 1 per, ambil numpang yang besar ni. 1/4. Turunkan 4 tu ke bawah je. Okay. Untuk yang B pula 3/2. So saya akan ambil 3/2. Turunkan 2 tu ke bawah je. Okey, kemudian C. C negatif 1/4. Negatif 1/4. Maka inilah kita punya jawapan. Okey, setakat ni ada nak tanya tak? 3/2, yes. Macam tu lah kita punya jawapan. Ustaz, Ya. kalau A tambah C sama dengan kosong boleh tak kan? Ya. A tambah C sama dengan kosong. A tambah C. A tambah C sama kosong. Boleh. Maksudnya kamu gunakan comparing the coefficient. Betul? X kuasa 2. Okey, boleh. Okey, sebenarnya untuk nak dapatkan ABC ni kita ada dua kaedah. Kaedah yang saya ajar ni pilih. Kalau kita ada constant ada 3, pilih 3 nilai X. 3 nilai X. Okey? Ini cara yang paling mudah macam itulah. Satu lagi cara kita gunakan kaedah nama dia comparing the coefficient. Maksudnya dia comparekan kiri dan kanan. Okay, tapi dengan syarat kamu kena expand lah, itu masalahnya. Kalau gunakan comparing the coefficient, kamu kena expand ni. Expand. Okey. Kita tengok yang ni. Okey. Kita patah balik kepada yang A ni. Kalau katakan saya nak guna kaedah lain ni. Tapi saya galakkan kaedah ni. Ini kaedah lain ni, kaedah yang kedua. Ini second method. Ini kepada yang berminat ni. Okey. Ni cara lain ni. Cara lain untuk dapatkan ABC. Okey, kalau cara yang kedua ni, dia gunakan comparing the coefficient. Maksud dia, katakan saya gunakan by comparing the coefficient. Maksud dia, kita comparekan nombor, kita pilih. Katakan kita pilih X kuasa 1. X kuasa 1. Sebelah kiri ni, koefisien dia adalah 7. 7. So, saya ambil 7. 7 sama dengan. Sebelah kanan, kita kena cari koefisien untuk sebelah X. Maksudnya ini kalau saya expand, kita akan dapat AX. So, kita akan dapat A lah. 1. Kemudian, kalau refer kat sini, yang ada X, BX. So, B. Ini kita dapat persamaan yang pertama. Okey, katakan yang kedua saya buat by comparing
by comparing the coefficient of constant ataupun X kuasa kosong. Kita tengok sebelah kiri, constant ni berapa? Nanti 12. Ambil nanti 12. Sebelah kanan, kita akan dapat negatif 2A. Negatif 2A. Okay. Kemudian yang ni pula, constant dia negatif B. Okay. Ini kaedah yang kedua. Kalau guna kaedah yang kedua, kadang-kadang kita terpaksa buat simultaneous equation. Kita selesaikan ni, cari A, cari B. Boleh juga. Jadi kamu pilihlah. Saya lebih suka kaedah substitution je. Okay. Yang ni kita ganti je nilai, tengok terus dapat A dan B. Okay. Jadi kamu boleh cubalah. Okay. Tapi kena hati-hatilah. Sebab kalau yang macam ni sesuai lah. Sebab kita tak payah expand betul-betul kan. Kita cuma tengok aja. Kalau coefficient of X sebelah kiri 7. Sebelah kanan, patutnya kamu kena expand. Tapi tak payah, kita tengok je yang ada X. AX. So A. Kemudian BX. B. Satu. Kemudian kalau kita compare untuk constant je. Sebelah kiri negatif 12. Sebelah kanan negatif 2A. Itu constant tu. Negatif 2A. Kemudian ada satu lagi. Negatif B. Okay. Kemudian kita selesaikan 1 dan 2 ni. Cari A. Cari B. Nanti kita akan dapat jawapan yang sama. Okey. Kalau katakan macam tadi kan. Kalau untuk soalan yang C ni. Kamu nak buat dua yang pertama ni saya buat ambil ganti nilai. Kemudian yang ketiga ni saya nak buat comparing the coefficient. Masih boleh lagi. Tak ada masalah. Kalau kita nak campurkan kaedah. Kita ada dua kaedah tadi. Nak campurkan. Sebahagiannya saya buat substitution. Yang satu lagi saya guna comparing the coefficient. Boleh. Dia tak ada masalah. Yang penting kita boleh dapatkan A, B, C. Mana pun boleh. Yang B ni dia beza dia. Sebab dia punya faktor yang kedua ni. Dia ada kuadratik. Saya ambil yang B ni. X tambah 4 per X tolak 5. Kemudian kita ada 2X kuasa 2 tambah 1. Okey, yang pertama mudah, tak ada masalah. Sebab ini faktor biasa. So, ambil A over X minus 5. Settle. Untuk yang kedua ni. Yang kedua ni kena hati-hati. Sebab dia degree 2. Kalau degree 2, kena tengok. Ini boleh faktor lagi ke tak boleh? Biasanya kalau tambah, dia tak boleh. Dia kalau tolak, boleh. Kalau tengah ni tolak, boleh. Okey. Macam yang saya bagi tadi. Kalau kita jumpa X kuasa 2 tolak 1, maka kita boleh pecah. X tolak 1, X tambah 1. Maksudnya kita bayangkan ini adalah 1 kuasa 2. Tapi kalau kita jumpa X kuasa 2 tambah 1. Yang ni jangan kamu pecah pula. Dia kekal X kuasa 2 tambah 1. Memang dah tak boleh buat apa lah. Kecuali kalau yang tengah tu tolak. Tolak boleh. Sama cerita dengan ni. Disebabkan ni tambah. Jadi memang tak boleh faktor. Bila tak boleh faktor, terpaksalah kita kekalkan degree 2. Yang bawah ni, degree 2. 2X kuasa 2 tambah 1. Kalau degree 2, maka di atas ni mesti degree 1. Ataupun kita boleh gunakan 2 constant. Ni degree 2, atas degree 1. So, cara penulisan dia adalah BX tambah C. Okey tak untuk yang cara nak pecah ni? Ada yang tak faham? Boleh tak? Boleh, sir. Faham So, ingat dalam exam nanti, kemungkinan dia akan bagi faktor ni, kadang-kadang ada yang boleh faktor, kadang-kadang tak boleh. Kalau tak boleh, terus ambil BX tambah C. Okay? So, step yang seterusnya. Ingat yang ini mesti betul Kalau kamu salah yang ni kalau salah, sepatutnya dapat markah B1. Kalau dapat B0, terus sampai ke bawah kosong. Tak kisahlah kamu nak guna comparing the coefficient ke, substitution ke. Bila yang ni salah, kosong semua. Jadi sia-sia je. So, pastikan ini mesti betul. Kemudian step yang kedua, hilangkan denominator. Hilangkan denominator, kita akan ambil sebelah kiri X tambah 4. Settle. Okay. Kalau yang macam ni, kalau nak senang, dapat silang je. Okay. Ni dapat silangnya. So, akan dapat A 2X kuasa 2 tambah 1. Tambah dengan, ini jangan lupa, in bracket. Okay. X tolak 5. Okay. So, kalau yang lupa tu, ambil yang ni, darab ni, darabkan dengan denominator. So, boleh cancel.
X tolak 5. Yang tinggal A 2X kuasa 2 tambah 1. Okay. Jadi pula kalau saya ambil yang ni, darab denominator, maka saya boleh cancel yang ni. Itu yang tinggal X tolak 5. Ataupun kalau kita nampak je dua fraction ni, darab silang je. Okay, darab silang je. Itu cara yang paling mudah. Kemudian kalau nak guna comparing the coefficient, maka kamu kena kembangkan sebelah kanan ni. Kena expand. Kena expand sebelah kanan. Okey. Okay, katakan saya tunjuk satu kaedah dulu. Kita guna kaedah biasa dulu. Kalau refer pada first denominator ni, kita gantikan X tu dengan 5. X tu dengan 5. Yang pertama. 5. Kita perlukan 3 nilai. X. Yang kedua dan yang ketiga. Kalau refer pada sini tak ada pun nilai X. Tak dapat. Okey. Bila tak dapat, cubalah ambil. Mungkin ambil 0. Mungkin ambil 1. Ambil yang mudah je. Okey. Yang dua ni kita terpaksa ambil sebarang nilai. Sebab kalau refer pada denominator ni, tak tahu berapa nilai X. So, boleh ambil sebarang nilai. Okey. Kalau kita ganti 5, sebelah kiri dapat 9. Yang ni kalau 5, 25, 51. Betul tak? 25 kali 2, 50. Okey. Yang ini kalau ganti 5, habis. Selesai, habis semua ni. Kosong. Maka terus dapat A itu adalah 9 per 51. Settle. 9 per 51. Kemudian kalau ganti 0. Okey, kalau kita ganti 0, sebelah kiri 4. Ini kalau ganti 0, ini dapat A. Ini kalau ganti 0, ini dapat C ni. Tambah C. Ini kalau ganti 0, negatif 5. So, kita ambil negatif 5. Okay. Tapi A ni kita dah ada. Jadi kita boleh kira. Ni saya sambung balik ni. So, 4 sama dengan 9 per 51 tolak 5C. So, daripada sini kita boleh kira C itu berapa. Kamu gunalah kalkulator. Okey, hati-hati dari segi pengiraan ni. Okey, mula-mula saya ambil 9. 9 per 51. Tolak dengan 4. Ni, 4 tu bawa ke sebelah kanan. Dapatlah negatif 65 per 17. Lepas tu bahagi dengan 5. Bahagi dengan 5. Boleh ke ni? So, dapat negatif 13 per 17. Sekarang kita dah ada A, kita dah ada C. Nak cari B. Okey, nak cari B ni saya gantikan dengan 1. Ni saya ganti dengan 1 ni. 1. Okey, kalau ganti 1, sebelah kiri dapat 5. Sebelah kanan 2 tambah 1 3. So 3A. Yang ini tambah dengan in bracket B plus C. Ni kalau ganti 1 negatif 4. Okey. Kita nak cari B ya. So gantilah. Ni 5 sama dengan 3 kali A. 9 kali 3 27. Per 51. Tambah B tak tahu. Okey, B. So saya dapat negatif. Ni tak pulang kaedah apa kamu nak guna. Ni darab negatif 4B. Kemudian yang C ni kita ambil negatif 4 darab C. C adalah negatif 13 per 17. Okey, kamu kiralah ni B ni berapa. Ni saya nak ringkaskan ni. 6 per 17. Okey, so ingat soalan dia bukan tanya find the value of A, B, C. Dia bukan tanya tu. Soalan ni kita nak express in partial fraction. Jadi, kita patah balik kepada soalan. Okay, kita patah balik kepada soalan. Gantilah nilai A, gantilah nilai B dan C. Okay. So, kita tulis balik. Ni, saya tulis balik ni. Saya tulis balik. Kita nak ganti A, B, C. Okey, kalau nak ikutkan, kita punya jawapan ni. X tambah 4. Per X tolak 5. Ni kamu tengok balik yang di atas. Tolak 5, kemudian 2X kuasa 2. Ini soalan. Okay, kemudian. Yang pertama kita ada A. A itu adalah 9 per 51. 9 per 51. Sepatutnya
Kita perkan 51 ni di bawah. Untuk faktor yang pertama. Selesai. A tadi berapa? 9 per 51. A 9 per 51 dia sama dengan 3 per 17 kan? Kan boleh kecil lagi kan? 9 per 51 tu sama dengan 3 per 17. Okey tak? Betul sir. Betul. Ini kita boleh tukar ni. Mana yang kita boleh kecil, kita kecilkan. Ini sebenarnya dia sama dengan, ni sama dengan 3 per 17. Mana buat 3 per 17? Betul lah? 3 per 17. Per 17. Nanti kamu betul kan? 3 per 17. So, kita perkan dengan ni. Letak je di bawah 17 ni. Kemudian, kita punya B. Ni kena hati-hati sikit lah. Ini kita akan tambah dengan B kita berapa? Negatif. Saya tulis dulu. Negatif 6 per 17. Ini kita punya B. X. Kemudian yang C pun sama juga. Negatif 13 per 17. Perkan dengan 2X kuasa 2 tambah 1. Asalnya macam itulah kita punya jawapan. Tetapi, negatif 17 ni. Ni 17 ni saya boleh turun ke bawah. Ni kita boleh tulis. X tolak 5. 2X kuasa 2 tambah 1. Ini kekal. Yang sebelah kanan ni. Ni kalau negatif ni saya boleh factorize. Boleh letak negatif. Okey, saya ambil je 6X tambah 13. Per 17 ni saya turunkan. Dia boleh tulis jawapan macam tu. Okey tak? B kita negatif. Maknanya tambah. Okey tak ni? Okey sir. Maknanya, yang 17 ni saya turunkan. Negatif ni kalau kamu nampak, boleh faktor letak kat depan. Kalau katakan kamu tak nampak, kamu letak je tambah. Letak ni tambah, in bracket, negatif. Negatif 6X tolak 13. Boleh juga. Maksudnya, tambah, ini tambah. Dalam kurungan negatif 6X tolak 13. Itu penulisan jawapan yang lain. Kalau kamu nampak negatif itu boleh keluarkan, seloknya macam ni lah. Tapi pastikan mesti ada kurungan. Kalau tak ada kurungan, salah. Sebenarnya kalau kita nak buat partial fraction, dia ada syarat sebenarnya. Kita kena pastikan degree di atas mesti rendah daripada degree di bawah. Ataupun dengan kata lain, kita kalau nak pecah ni, dia mesti dalam bentuk ini dalam bentuk proper fraction. Ni yang kita nampak ni, ini dalam bentuk proper fraction. Proper fraction ni maksud dia, degree di atas tu lagi rendah pada bawah. Ni kalau kita refer pada fraction yang biasa ni, contoh dia macam ni lah. Contoh dia 1/4. Ni dia panggil proper fraction ni. 3/4. Maksudnya nombor di atas lagi kecil pada bawah. 5/6. Macam tu. Jadi kalau kita nak pecah, nak gunakan nota tadi 1 hingga 4 tu, syarat pertama dia mesti degree dia mesti lagi rendah daripada di bawah. Ni degree 1, bawah degree 2. Okey, betul. Kalau yang ni pula degree 1, bawah degree 3. Maka kalau kita nampak syarat pertama tu lepas, baru kita terus pecahkan. Okey. Soalan 14 tu, kalau kita tengok soalan 14, degree yang ni degree 3. Ni degree 2. Bawah degree 2 mana boleh? Dia syarat dia degree di atas mesti rendah pada bawah. Ini degree 2. Bawah degree 2 pun tak boleh. Kita tak boleh terus pecah sama dengan A per X kuadrat 1 tambah B per X kuadrat 2. Tak boleh. Sama dengan ni. Ni degree 3. Bawah pun degree 3. So tak boleh. Degree sama atau lebih. Tak boleh. Sama dengan ni. X kuasa 2. Degree 2. Bawah degree 2. Yang ni X kuasa 3. Yang bawah ni X kuasa 2. Degree di atas lagi besar daripada bawah. Tak boleh. Okay? Jadi kalau jumpa soalan macam nombor 14 ni, kena hati-hati sikit. Tak boleh kita dapat je soalan terus kita pecahkan. Tak boleh. Dia ada syarat. Syarat dia degree di atas mesti kurang daripada di bawah. Selain daripada tu, tak boleh buat.
Kita mesti buat long division dulu. Yang ini dipanggil, asalnya soalan ni dipanggil improper fraction. Ini semua bentuk-bentuk improper fraction. Improper fraction. Sebab degree di atas sama atau degree di atas lebih. Itu dipanggil improper fraction. Okay. Jadi katakan saya ambil soalan B. Mana soalan E ni? Ini soalan E patutnya kan? Ini soalan E. Okey, jadi step yang pertama, kalau jumpa dalam bentuk improper fraction. Kalau nak tukar kepada proper fraction, kita mesti buat long division. Kena ingat balik, kita dah belajar polynomial, belajar buat long division. Jadi ingat kalau jumpa soalan dalam bentuk improper fraction, kita tak boleh terus jawab soalan. Kena buat long division. Okey, contoh di bawah ni, katakan saya ambil soalan A ni. Soalan A adalah x kuasa 2 tambah 2x tambah 4 bahagi dengan x tolak 1, x tolak 2. Okey, jadi tak boleh buat sebab dia dalam bentuk improper fraction. Jadi apa yang kita buat, kita kena bahagilah. X kuasa 2 tambah 2x tambah 4 bahagi dengan ni, kena expand ni. Ni x kuasa 2 tolak 1 ni, tolak 2, tolak 1, tolak 3 tambah 2. Okey, ambil yang ni bagi dengan di bawah. Ini adalah 1 tolak 3x tambah 2 bahagi tolak dengan yang ini akan jadi positif. Ini akan jadi 2. Kita setakat ni. Boleh ke ni? Okey tak ni? Boleh ke? Boleh. Okey, jadi sekarang ni kita dah dapat rupanya x kuasa 2 ni tambah 4, kemudian faktor dia adalah yang ni. X tolak 1, x tolak 2 sama dengan, kita ambil tadi, ni 1 tambah, remainder kita adalah 5x tambah 2. Tapi remainder ni penulisan dia mesti per dengan denominator x tolak 1, x tolak 2. Ni datang di sini. Ini tolak tambah kan? Okey. Jadi sekarang ni dah bertukar kepada proper fraction. Tapi proper fraction ni kita hanya buat untuk yang ni je. Untuk partial fraction ni kita buat yang ni je. Yang ni. Maksudnya kita bukan buat daripada sini. Buat daripada sini. Yang satu nanti kita akan gabungkan kemudian. Okey. So kita fokuskan. Kita teruskan 5x tambah 2 per x tolak 1. Okay. Yang ini je kita buat partial fraction. Ini kita buat. Ini je kita buat partial fraction. Okey, kalau refer pada first denominator ni, kita dapat a over x minus 1. 1. Kalau kita refer pada second denominator ni, b over x minus 2. So, kita ulanglah step yang tadi. Step yang pertama dah kira. Step yang kedua, kita hilangkan denominator. Ni kalau dua fraction ni, darab silangnya. Kalau nak senang. Kalau 2 kalau 3 jangan buat cara ni. Okey, kemudian A dan B, kita perlukan A dan B. Maka kita perlukan dua nilai X. Sebarang nilai X. Paling mudah refer pada denominator. Ni 1. Kemudian kalau refer kat sini, X sama dengan 2. Ni yang paling mudah. Okey. Okey, gantikan sebelah kiri 1. So, dapatlah 7 sama dengan, ni kalau ganti 1. Negatif A. Ni ganti 1, habis. Habis. Maka terus dapat A negatif 7. Ganti 2 pula. Ni dapat 12. Ganti 2 ni 0. Ni ganti 2 dapat B. So dapatlah B sama dengan 12. Okey. Kemudian. Jadi penulisan jawapan. Penulisan jawapan. Jangan lupakan satu ni.
Okay, jangan lupa 1. Maka kita salin balik jawapan kita. Boleh, saya gerakkan kat atas ni. Yes. Tak nampak ni, okey sekali. Yes. Kan? Maka kita akan tulis X kuasa 2 tambah 2X tambah 4 per, ini soalan ni, soalan. X tolak 1, X tolak 2. Jangan lupa 1 ni, jangan lupa 1 tambah yang ni, yang kita buat partial fraction ni, kita akan ganti dengan yang ni. Yang ni. Okay, kita ambil bentuk yang hijau ni. Boleh? Ni, kita ambil hijau ni. So, A tadi adalah negatif 7. So, tulis negatif 7. Jadi, saya sekarang ni ambil negatif 7. Negatif 7 per X tolak 1. Yang B ni 12. 12 per dengan X tolak 2. Inilah kita punya jawapan. Okey, setakat ni ada nak tanya tak? Boleh ke? Boleh sir, faham. Okey. Jadi ingat soalan 13, sepatutnya partial fraction ni kita akan pecah kalau degree di atas lagi rendah daripada di bawah. Ataupun dengan kata lain dia panggil proper fraction. Kalau nampak je proper fraction terus pecah. Tapi kalau nampak soalan 14 macam ni kan. Ni degree 2. Yang ni degree 2. Degree dia sama, tak boleh. Bila degree sama tak boleh, step yang pertama jangan terus pecah. Dia mesti melalui proses ni, long division. Ni, kena buat ni. Bila buat ni, kita akan dapat yang baru. Kemudian, masa kita nak buat partial fraction, fokuskan yang ni. Yang degree rendah ni. Ni dia panggil proper fraction. Yang ni je. Yang satu ni jangan masukkan. Kita biar je. So, fokuskan yang ni, selesaikan. Sampailah kita dapat constant. Kemudian, jawapan akhir rujuk balik kepada punca soalan. Punca soalan, dia sama dengan 1 tambah. Jadi jangan lupa 1 tambah. Ambil gabungan yang kita cari tadi. Pan ni soalan. Kalau faktor yang berbeza, A tambah B. Kalau faktor yang ada kuasa 2 atau kuasa 3, ulang sebanyak kuasa dia. Tetapi jangan ulang kuasa 2 sentiasa. Bermula kuasa 1, kemudian kuasa 2. Kalau ada kuasa 3, tambah lagi D. D over X tambah 2 kuasa 3. Bentuk yang ketiga, tengok yang kuasa 2 ni. Sepatutnya kalau kuasa 2, kalau boleh faktor, faktor. Kalau tak boleh, ni kes yang ketiga ni, kalau tak boleh. Kalau tak boleh, baru kita ambil 2 constant. Ingat tak? Yang keempat, kita tengok kuasa 2. Tapi kita tengok boleh faktor. Sebab ditolak. Kalau boleh faktor, masa kita pecah ni, jangan refer pada yang ni. Refer pada X, X tolak 2 dan X tambah 2. Itu yang dapat A, B, C.